Okay, so kelas kita pada malam ni. Okay, BWRD. Okay, apa maksud BWRD ni? Siapa tahu? Apa itu BWRD? Siapa yang tahu? Bond. Apa dia? B untuk bird, W untuk work, R untuk retire, D untuk death. Oh, Yes. one clap untuk Lan. Baik, Lan. Okay, selain pada tu ada? Tu ada jawapan lain? Tak ada. Tak ada. Okay, ni kira mutamat lah Azri cakap Mutamat. mutamat Okay, BWRD. Alright, BWRD. Bond, work, retire, dan death. Ini checkpoint kita. Kan? Kita akan melalui checkpoint ni. Alright? So, malam ni, okay, malam ni sale idea yang kita boleh share pada Mr. Prospect kita dekat luar sana. Untuk kita share pada orang yang bila kita jumpa, dia akan cakap, oh, aku sebenarnya, okay, macam ni, aku sebenarnya dah ada lah medical card company. Aku dah ada lah coverage company. Jadi macam mana kita nak convince dia, macam mana kita nak counter dia balik. Macam mana kita nak bagi more detail daripada dia supaya dia faham. Okay, ini salah satu sale idea yang kita boleh gunakan untuk kita convince kita punya prospect. Alright. So sama ada dia cakap dia dah ada medical card atau any coverage yang company dia dah offer, kita boleh guna. Okay, kalau let's say lah, dia kata, oh aku dah ada Lan, aku dah ada. Oh bagus. Bagus Mat. Contoh nama dia Mat lah, Ahmad. Kita ambil nama singkatan saja, Mat. Bagus Mat, kau dah ada. Tapi Mat, aku nak share satu benda dekat kau Mat. Aku nak share satu benda dekat kau. Okay, Mat, kita hidup ni, kita ada 4 checkpoint. Okay, ada 4 checkpoint. 3 checkpoint kita tahu tarikh. Dan 1 checkpoint kita tak tahu tarikh. Pertama, kita tahu kita lahir bila. Ada yang tak tahu ke dia lahir bila? Ada tak di sini? Yang tak tahu dia lahir bila? Aku tak tahu lah. Aku tak tahu tarikh lahir aku bila. Ada tak di sini yang tak tahu tarikh lahir bila? Semua tahulah tarikh lahir kan? Okey, yang kedua, kita tahu bila kita bekerja. Kita tahu kita start kerja dekat company sekian, berapa hari bulan ni semua kita tahu. Yang kedua, kita tahu bila kita nak retire. Umur 55, 60. Okey? Dan yang terakhir, kita tak tahu bila kita meninggal. Banyak kan? Tahun ni banyak sangat kita dengar berita kematian. Okey, sebelum tu saya baru terima berita kematian tadi. DI bagi tahu, okey, security kedua dekat Menara Nazar meninggal sebab jatuh toilet. Sebab abang ni, dia memang kalau solat maghrib saya selalu jumpa dekat surau. Tapi dah lama sangat, since COVID ni lama tak jumpa dia. Jadi hari tu saya tanya, Sofan tanya saya kan, saya pun tanya lah, lama tak jumpa pakcik ni. Dan bila DI bagi tahu, dia meninggal. Okey, kematian ni, minggu lepas pun cerita, kematian ni sangat dekat dengan kita lah. Okey, jadi sama-sama boleh tak kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk siapa nama arwah ni? Yang mana tu Syah? Ada pakcik yang jaga dekat bahagian parking tu. Yang pernah jadi imam tu, yang selalu jadi imam tu ya? Betul. Oh Allah Akbar. Apa nama dia sekejap saya pun tak ingat lah nama dia apa kan. Okay. Yang mana Cik Wisha? Yang security tu ke? Security, tapi dia Wah, Cik Khaidi. Bukan yang tu. Yang tu betul lah. Minggu lepas kita dah sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Dan seorang lagi ada juga yang pakai baju putih tu, dia jaga parking. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah beliau. Saya tak ingat nama dia. Okey, Al-Fatihah. Amin, Rabbal Alamin. Semoga arwah
abang tu ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan diampunkan segala dosa-dosa dia. Okey, amin, amin, amin. Alright, kematian yang paling dekat kita hari-hari kita dengar berita kematian. Okey. Alright. Kita suka tak suka. Okey, bersambung balik ni, sambung balik pasal presentation tadi tu. Suka tak suka, cakap dekat Mat tadi tu. Okey, Lan ni share dekat Mat. Mat, kau suka tak suka, kau kena lalui. Kita suka tak suka, kita kena lalui lah. Ni hidup kan, kita orang hidup kan, kita kena lalui. Kita suka tak suka, kita kena lalui juga. Okey? Okey, bahagian pertama kita tak payah cerita. Alright, bahagian pertama tu kita dah terlepas dah. Kita dah lahir, kita dah terlepas dah. Okey? So sekarang ni kita nak share part yang kedua. Antara kita bekerja hingga kita retire. Kan? Ini yang part yang kita nak share lah. Pandai suruh Ati ambil air dia. Ada dia balik tadi orang. Kenapa tu? Kenapa tu? So, kita nak fokus pada part you dah kerja dan hingga you retire lah. Okey, contoh let's say Mat. Mat, umur kau sekarang 27. Okey, 27 tahun. Okey. So you kerja, masa you kerja, you sihat, you muda, you produktif. Okay? So bila you sihat, you kerja, company bagi benefit dekat you. Okay? Sebab company dapat benefit daripada you dan company bayar gaji. Right? So bila you ada gaji, you boleh simpan dekat ASB, tabung haji dan juga EPF. Dan at the same time you boleh beli rumah, kan, you boleh beli kereta and then you spend you punya duit. Sebab masa tu you ada income. Okay? Dan bila masa you produktif, you bekerja dengan baik, company akan cover dekat you lah. Ada company coverage. Dari segi financial, dari segi medical benefit, company akan bagi. Right? Sebab masa tu you sihat, you produktif, you dah bagi benefit pada company kan. Okay? Dan company bayar something lah, dia bagi you something. Alright? Dan bila mana you dah retire. You dah retire pada waktu tu, you dah tua, you sakit, and you tak produktif. Okay? You dah tak produktif. Agak-agak you, Mat, company masih nak simpan you tak? Company masih nak pegang you tak? Okay? Sebab masa tu you dah tak produktif. You tak mendatangkan apa-apa hasil pun pada company. Agak-agak company nak simpan you tak? Of course tak lah. Dia akan cakap of course tak lah. Kalau tak, maksudnya income you dah tak ada. So bila income you dah tak ada, okay, bila kita tua, kita perlu makan tak? Masa muda kita makan, masa kita dah tua, kita kena makan juga, betul tak? Makan, you perlu duit. You perlu bayar bil. You perlu isi minyak. Even you beli kereta, dah habis bayar pun, kereta tu kena maintenance tak? Kena. You beli rumah, kan? Walaupun rumah dah habis bayar. You kena bayar maintenance tak? You kena bayar cukai tak? Kena. Cukai rumah, cukai pintu, cukai tanah. Itu tak kena bayar. Betul tak? So, you perlukan duit. Okay? Jadi, duit yang you simpan di usia you muda ni, duit yang simpan masa usia you muda, sebenarnya adalah untuk masa you tua. Masa you guna untuk you tua. Jadi, what happened, okay? Masa tu, sekiranya medical card company dah stop. Of course lah, sebab you pun dah tak bekerja kan. So kalau apa-apa jadi masa tu dan you perlukan kos rawatan ataupun you perlukan sejumlah duit yang banyak untuk merubat kos rawatan you, okay, you pakai duit simpanan ke ataupun you pakai duit company? You kena tanya dia. You pakai duit simpanan atau you pakai duit company? So biarkan dia jawab, kan? Tapi kalau dia cakap, oh saya pakai duit company,
You nak pakai duit company tapi you dah tak kerja. Of course dia akan pakai duit simpanan dia. Jadi bila dia pakai duit simpanan dia, sepatutnya simpanan tu maybe boleh bertahan sampai 25 tahun, tapi disebabkan you dah guna, okay, you dah guna, hanya bertahan 10 tahun saja. Jadi apa berlaku? Rumah dia nak kena bayar cukai, kereta dia nak kena servis, betul tak? Makan dia kena teruskan makan. What happen dekat every month punya commitment, every month punya lifestyle? Macam mana dia nak teruskan kehidupan? Jadi apa berlaku? Apa berlaku lepas tu? Dia kena kerja. Kat sini kan. Okey, dia kena kerja. Mungkin Mungkin dia jadi jaga ke, ataupun dia tulis nama dia. Yang ni tak payah tulis. Kat sini dalam tulis dia. Macam yang ni Fairuz ni ada tulis. tak cek tu. Yang ni yang Nuri nampak saya punya. Kak Chat, tutup Kak Chat. Alright. Jadi bila dia dah tak ada dana, dia dah tak ada duit, so dia terpaksa bekerja. Di usia umur 60, 65, kan, mungkin dia terpaksa jadi jaga, jadi tukang kebun, kan. Berapa ramai yang kita tengok dekat luar tu kena bekerja lebih masa. Sebab nak tanggung ni kehidupan dia setiap hari tu. Sebab dah tak cukup duit. Sekarang kalau kita tengok EPF pun tak cukup, kan. Bila kita bersara nanti EPF hanya ada 10,000 sahaja. Okey? Jadi masa muda ni lah, masa awal ni lah you have to do something. Dan you have to do your financial planning. You kena buat something. So jangan harapkan company cover. Mesti kena ada coverage sendiri. Sebab dia tak boleh harapkan company punya coverage. You kena ada coverage sendiri. Okay? Sebab apa? Okay, let's say kita ambil contoh. Okay, kita bagi dekat Mat tadi tu, kita bawa minda dia pergi satu tempat. Okay, let's say lah. Katalah you pergi hospital. Okay? You pergi hospital dan you jumpa lah. Saya nak you jumpa, you melawat orang sakit di hospital. Dan you tanya dekat orang yang sakit tu, yang orang yang sakit dia boleh bercakap lah. Jangan tanya orang yang tengah koma ke apa kan dalam ICU apa. Contoh kita jumpa family kita ataupun saudara mara kita kat hospital. Kita tanya dua soalan. Mat, contohlah kita tanya saudara kita, kau sangka tak yang one day kau akan masuk hospital? Kau akan masuk ward? Soalan pertama. Okay, take note soalan pertama. You sangka tak one day you akan masuk ward? Itu soalan pertama. Soalan kedua, you nak ke masuk ward macam ni? Itu soalan kedua. Apa jawapan dia? Apa jawapan soalan pertama tadi? Jawapan dia akan cakap tak sangka. Okey, dia akan cakap soalan pertama tadi, jawapan dia akan cakap tak sangka. Aku tak sangka lah aku masuk hospital. Aku masuk ward. Jawapan kedua, dia pun tak nak masuk ke ward. Okey? So, now you tak sangka yang one day you masuk ward. Dan you pun tak nak masuk ward. Jadi, okey, sama tak kita ni dengan orang tadi? So, apa beza kita dengan orang yang masuk ward tadi? Apa beza dia? Saya nak tanya dalam ni. Apa beza kita? You tanya prospek lah, you tanya sebagai agent, you tanya prospek. Apa beza you dengan orang yang masuk ward tadi? Apa beza dia? Tak sangka. Beza dia tak sangka. Apa beza dia? Apa beza you dengan orang yang masuk ward tadi? Siapa tahu? Apa bezanya? Siapa boleh jawab? Bezanya, orang tu sakit. Dia dah masuk ward. You sihat.
So, okay, so you kena buat masa you sihat. Okay, sebab bila you dah sakit, you dah tak boleh buat apa. Mungkin boleh buatlah dan proses tu lambat. Okay, so you kena buat sekarang masa you sihat. Boleh? You cerita macam ni. Okay, saya nak tanya you all semua ni. Bila you cerita macam ni, you cerita dekat you punya prospek, nampak tak yang masa saya cerita ni, kita macam menjual ataupun macam seolah-olah saya nak promote kat dia? Ada tak? Ada tak you share pasal produk masa you buat presentation ni? Tak ada. Tak ada. Ada. Okay? Jadi kita tak share pun pasal produk. Cuma kita nak bagi awareness dekat dia. Kita nak share awareness pada prospek kita. Dan kenapa dia kena ambil. Tak kisahlah kalau dia dah ada protection, medical card ataupun coverage pampasan ataupun hibah lah. Jadi you all boleh share secara general dekat prospek. Tak ada pun saya cerita pasal medical card, tak ada pun saya cerita pasal anugerah plus, warisan plus, tak ada. Tapi kita nak bagi awareness kat dia. Alright? So, bila dia okay, suruh dia sign up sekarang. Suruh dia sign up sekarang. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh tak? Ada jelas tak apa yang saya sampaikan ni? Okey tak? Buat ramai yang diam ni okey tak? Jelas. Jelas Syah. Jelas, okey. So okey. Okey juga kan? So dah okey, dah faham, dah jelas. Tahu tak sekarang ni waktu apa yang kita nak kena buat? Waktu role play. Okay, macam biasa. Kan, tak boleh sekadar saya je yang bercakap, you all hanya mendengar, tak boleh. Okay, kena ada, saya nak tengok sejauh mana you all faham. So malam ni kita nak ambil dua pasangan lagi. Okay, pasangan pertama, agent dan juga prospek, sama juga yang pasangan kedua ni. Siapa nak volunteer? Sebelum saya petik nama ni, presentation dalam 5 minit saja, 5 minit. Kalau you all boleh buat sekarang masa dalam kelas, bila you all dekat luar pun dah boleh explain. Okey. Siapa yang join survey dengan saya hari tu, minggu lepas? Kak Aniza ada kan? Belum banyak kan? Kak Aniza ada? Kak Aniza tak? Anissa tak ada. Tak ada? Cikgu Syah, kalau boleh, sebab saya tak pernah sentuh lagi topik ni, boleh tak orang lain dulu? Nanti saya Akak, kira idea. akak dah pernah ke saya panggil belum kan? Belum lagi. Boleh tak Kak cuba Kak? Dia bukan soal boleh ataupun tak Kak. Kita, ni sebab kita, bila kita dah berada dalam industri ni kan, bila kita di levelkan sebagai consultant, kita anytime kita kena ready. Inilah masa yang terbaik untuk akak belajar. Boleh Kak? InsyaAllah, seminit saya baca balik. Boleh Kak Niza jadi ejen, saya jadi prospek. Okay. Amboi, cepat. Alright, boleh. Sekejap, saya buka balik slide tadi. Kejap, seminit. Tak ada masalah Kak, kalau Kak tergagap-gagap pun tak apa. Time-time belajar ni lah kita nak betul-betul. Jangan malu. Kan, kalau kita malu nanti jumpa prospek, the real prospek ni kita tak tahu nak cakap apa. Kan, better time-time macam ni. Okay, time-time macam ni. Sebab kita mesti akan jumpa, okay, kita akan berhadapan dengan prospek yang dah ada protection, betul tak? Yang dia kata, oh saya dah ada protection, saya dah ada medical card ni. Jadi kalau ejen-ejen yang baru ni, yang tak biasa, dia dah
stuck dekat situ lah. Sudah ada ke? Okey lah, tak apalah. Padahal dia still boleh dapatkan prospek tu. Okay, dan convert prospek tu daripada prospek pada customer. Jadi you all boleh gunakan cara yang macam ni, poin-poin yang saya share ni. Okey, Kak Niza okey? Okey, insyaAllah. Boleh. Silakan Kak Niza. Silakan jadi customer Ya boleh. Boleh tak buka video? Okey. Video. Ya, ya. Alamak. Orang semua nak tengok ni. Sekejap. Wah. Setting kamera sekejap. Tengok buka video lah, buka video. Kat kamera. Tengok prospek boleh ya? Kalau you all jumpa prospek kat luar, you all tutup muka ke? Tutup semua. Kan? Tak. Maksud saya And then- tutup habis semua. And then kalau boleh elakkan baju hitam sebenarnya. Apa dia? Kalau boleh elakkan pakaian yang berwarna gelap lah. Okey, Bagi kita nak, saya nak semua orang nampak lah yang kita body language kita kan, body language kita macam mana kita present dekat prospek. Okay? Allah, indah sikit. Boleh tak? Sila Kak, tak apa jangan segan, jangan malu, tak apa. Kita semua satu tim. Kami kita nak belajar. Okay, ready Okay, ready? Action. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Boleh luang masa seminit tak? Minit je tak lebih InsyaAllah. Cik, saya ada buat sedikit survey berkenaan dengan financial backup. Boleh saya minta pendapat Cik? Boleh. Berkenaan dengan apa ni Okey, saya buat survey berkenaan dengan financial. So saya nak tanya, adakah Cik sudah bekerja ke? Ya, saya bekerja sekarang ni. Okey. Boleh saya tahu dah berapa lama Cik bekerja? Rasa lebih kurang dalam 10 tahun dah kot. Wow, hebat tu. Maksudnya dah tetap lah. Dah tak dah. Boleh lah Dah tetap. Alhamdulillah. So, nak tanya daripada sudut financialnya, Cik lebih banyak menyimpan ke arah mana? Contoh macam ASB, QSP, tabung haji ataupun takaful? Takaful selalunya. Oh, takaful. Bagus tu. Alhamdulillah Cik dah ada kesedaran bertakaful ya. Maksudnya seisi keluarga dah dilindungi lah. Oh, saya je. Oh, Cik je. Macam mana dengan orang rumah, anak-anak? Belum lagi. Nantilah Belum lagi? mungkin tahun 2 kot. Okey, insyaAllah. Baguslah Cik dah ada kesedaran tu. So saya nak tanya Cik, takaful yang Cik ambil tu, adakah mencukupi untuk Cik ataupun kena, sorry saya stuck dekat sini. Tak apa. Teruskan. Adakah financial backup Cik tu mencukupi untuk cover Cik seisi keluarga? Sebab saya sekarang buat plan hibah yang warisan plus tu cukup lah kot. Oh, plan hibah. Oh, Cik tahu manfaat yang akan Cik dapat daripada plan tersebut? Ya, saya tahu. Sebab ejen saya dah beritahu dah dia punya tu ada ganda-ganda kan. Alhamdulillah lah. Bagus. That's mean Cik keep contact lah dengan ejen. Ya ada. Cik, alhamdulillah. So nak tanya Cik, dari segi kos perubatan, adakah company Cik cover jika masuk ward ke ataupun berlaku sesuatu yang tak diingini lah? Accident ke, adakah company Cik cover? Untuk klinik tu dia cover. Kalau macam tu nak MC ke dia cover lah. Kalau macam hospital tu tak ada lagi lah. Okey, setakat Cik bekerja ni di cover lah kan? Sepanjang 10 tahun ni? Ya, betul. Alhamdulillah. Pernah ke Cik terfikir selepas Cik pencen nak retire nanti kan, adakah dia akan cover lagi? Rasa macam tak kot. Ya, sebab dah bukan pekerja dia kan? Okey, so apa perancangan Cik selepas Cik dah retire nanti? Macam mana lah? Pernah tak terfikir kalau terjadi apa-apa, apa akan Cik buat? Contohlah, kalau sakit pening tu, alhamdulillah okey lagi. Kalau lah
terjadi kemalangan ke kan. So adakah cik akan guna saving cik tu? Untuk yang tu saya tak fikir lagi lah sebab yelah kan kita dah ada hibah kan. So rasanya okey kot. Okey, terima kasih cik. Setakat itu saja. Come on Kak, come on lagi. Kan sebab dah ada hibah kan. Dah ada hibah memang dah cover lah. Awal-awal cakap dah ada hibah. Dia ada rasa macam tu. Ada kata macam tu and then akak boleh ni saya punya pendapat je lah. Akak boleh kata kat dia macam contoh mencukupi tak kalau macam contoh bila bila saya masuk ke hospital, so saya tak perlu guna apa-apa kos rawatan, kira duit simpanan lah untuk bayar kos rawatan tu. Memang betul saya riba, tapi dalam masa yang sama kita kena completekan lah. Kena completekan. Macam tu medical card, kalau medical card, contohlah kan. Contoh saya kena operation. Okey, hibah tak boleh guna. Oh betul. So coverage dia tu lah kan. Ya betul. So coverage tu macam kalau macam tu yang tadi kan saya kata hibah kan. Okey, hibah tu tak guna. Itu terjadi kalau macam tu saya hilang upaya kekal ataupun DVD atau kematian kan. Kematian. So kalau macam tu saya hidup lagi tapi saya sakit, macam mana tu? Betul. Adakah company Apa? cover lagi? Boleh lagi tak? Cuba lagi. So keluh ke tak ni? Nak isi tak? Ada prospek pula. Nak isi tak? Okay. Alright, terima kasih Kak Aliza dan juga Idlan. Okay, kita bagi one clap untuk Kak Aliza dan Idlan. So prospek ni tak close lah. Saya lupa nak cakap tadi, sepatutnya Lan dia kena cakap yang dia dah ada. First point dia kena cakap, oh saya dah ada company punya coverage. So baru Kak Aniza start dengan point-point yang saya share tadi. Okay, kita ada 4 checkpoint kan dalam hidup kita kan. Kita start lahir, bekerja, retire, bersara dan juga meninggal. Okay, 4 ni, 3 ni kita tahu tarikh. Yang nombor 4 tu kita tak tahu tarikh kita bila meninggal kan. The point dia kena bagi tahu saya dah ada coverage. Jadi agent tu baru start share. Tak apa, kita belajar daripada pengalaman terbaik. Okay. Next saya nak cari siapa lagi? Siapa nak volunteer? Ada lagi tak? Ini kalau panggil nama ni, saya tak ada tutup kamera semua kan. Ya. Kita panggil siapa-siapa. Okay. Ridwan ada? Ridwan. Saya ada tapi saya tengah appointment. Okay. Sorry. Okey. Siapa yang tak pernah panggil? Sekejap. Kak Nora ada? Kak Nora, ada? Ada juga Pergi mana sebenarnya ni? Pelik saya juga. Okey. Hanis ada Hanis. Kita cari satu lagi pasangan. Hanis ada? Pelik ni. You all datang sini memang tak ada ke? Just buka masuk kelas lepas tu tidur. Sorry Syah, tengah tidur ke anak. Oh ya ke? Okay. Atika ada?
Amira ejen baru Amira. Kan orang ada Syah, kan orang kita ada tadi. Ejen baru. Tapi minggu lepas Cikgu Syah dah panggil. Oh, ya ke Amira? Sorry. Dia dah panggil ya. Kak Nora ada Kan orang kita ada. Sorry. Oh, ya ke? Okey, Kak Nora jadi ejen boleh? Kak Nora? Jadi ejen boleh? Dengar tak tadi? Presentation saya tu dengar tak? Saya dengar separuh je sebenarnya tapi Pula orang suruh masuk pukul 9, pukul 9.30 masuk. pasang. Habis budak mengaji lambat tadi. Kak Nora dengan Kak Raihan ada, Kak Raihan. Kak Raihan ada ke? Ada. Nani ada Nani. Nani jadi play. Nani ada Nani? Tak ada juga. Ustaz Fatah ada? Ada. Ada, alhamdulillah. Okey. Bagus. Okey. Alright. Boleh Kak Nora Ustaz Fatah jadi prospek Kak Nora jadi ejen. Boleh buka kamera tak? Alamak. Sekejap. Okey. Saya gudang ya. Masuk kelas kena ready tau guys. Saya selalu pesan sebelum masuk kena ready tau. You guys bayangkan kalau kita tak ready nak menuntut ilmu, macam mana kita nak ready buat claim customer? Mulalah ni. Tak serius tau. Serius, saya cakap terang-terang Kalau you guys tak ready untuk menuntut ilmu, macam mana you guys nak buat claim klien yang bakal kita terima ni? Bukan nak takutkan tanggungjawab kita sangat besar tau. Kita bukan sekadar buat sale tau, bukan sahaja menyampaikan apa yang sepatutnya, tapi kita menggalaskan amanah yang sangat besar. Kalau semua benda tak ready, faham je lah. Okay? Cikgu tak marah, cikgu tak marah. Terima kasih Syah. Pengalaman saya dah 1 dekad dekat sini. Kan? Saya nak cakap macam-macam lah. Saya tak nak bebel pun. Tapi just nak pesan. Okay? Masing-masing dah pesan kan? Okay, boleh ready ya? Okay. Ni Kak Nora, Ustaz Fatah ni prospek. Dia dah ada coverage. Saya cakap terang-terang dia dah ada coverage. Okay, macam mana akak nak present? Gunakan apa yang saya sampaikan tadi dengan cara akak sendiri. Okey, kalau tak apa, kalau ada salah ke apa, teruskan je. Nanti kita perbaiki kan. Okey? Boleh tak? Kejap. Akak okey? Okey, saya bagi, mungkin akak masuk tadi ya. Okey, saya bagi timeline tadi. Okey, situasi dia, prospek dah ada medical. Okey, macam ni lah Ustaz Fatah ni dia kata, okey, Kak, saya dah ada company cover. Saya dah ada company coverage, Kak. Company saya cover medical card, kan? Medical card unlimited. Wah, pun banyak, Kak. Company saya kaya, kan? Saya dengan Petronas. Kaya, Kak, dia cover saya. Lepas tu, okey, akak dengar. Ini poin-poin dia yang akak kena. Sebab presentation ni khas untuk orang yang dah ada protection. Yang dia cakap company dia dah cover macam-macam coverage. Okey, akak bercakap dia, okey, bagus. Okey, bagus. Okey, tapi just akak nak share lah dengan Ustaz, dengan Fatah ni, dengan Ustaz Fatah ni, okey, dalam hidup kita ni ada 4 checkpoint. Okey, akak ingat 4 checkpoint. Checkpoint pertama, okey, bila kita lahir. Checkpoint kedua, kita kerja, retire, dan last sekali meninggal lah. Okey, daripada 4 tu, 3 je yang kita tahu tarikh lahir kita. Satu lagi kita tak tahu. Betul tak? Okey, masa kita sihat, masa kita muda, kita sihat, kita produktif, okey, kita bekerja dan company bayar gaji dekat kita. Betul tak? Dia bagi benefit kat kita lah. So bila kita ada gaji, okay, kita start menyimpan dekat EPF, ASB dan juga tabung haji.
At the same time kita beli rumah. Kak cakap dia, you beli rumah, you beli kereta, you makan, you minum. Kan? Dan company pun bagi benefit banyak dekat you. Dari segi financial tu memang dah ada backup lah. Company cover protection, company cover you punya hibah macam you cakap tadi, you dah ada company coverage unlimited. Okay, dia bagi semua benefit. Tapi bila you retire, okay, you dah tua, you start sakit-sakit. Okay, you dah kurang produktif. Agak-agak you, okay, saya tanya tu lah, agak-agak Ustaz Fatah, company you masih nak simpan you lagi tak? Masih nak pegang you lagi tak? Bagi dia jawab. Okay, the power of silence, tunggu bagi dia jawab. Okay, dia akan cakap tak. So kalau tak, okay, kalau tak you dah, dia tak ada income lah. Okay, dia tak ada income. Tapi dia perlu tak nak makan? Dia perlu tak nak servis kereta? Walaupun kereta dah habis bayar. Dia perlu tak nak bayar dia punya cukai pintu, cukai tanah, walaupun rumah tu dah habis bayar. Dia perlu tak bayar bill expenses ni? Perlu. Kena tanya dia. Okay? Alright. So what happen, bila dia dah sakit, dia dah tak bekerja, company of course dah tak cover dia punya medical. Betul tak? Company tak cover medical, company dah tak bagi coverage. Kan? So masa dia muda, dia simpan duit untuk dia tua. Okay? Untuk dia tua. Jadi what happen, kalau tiba-tiba okay, what happen kalau tiba-tiba okay, dia sakit. Dia nak guna duit company ataupun duit simpanan dia sendiri. Kalau dia cakap duit company, you dah tak boleh kerja. Kan? Simpanan. Okey, dia guna duit simpanan. Okey, katalah simpanan you tu sepatutnya boleh bertahan 25 tahun lagi, tapi dia dah guna, jadi bertahan sampai 15 tahun saja. Ataupun 10 tahun lagi kita ambil. Betul tak? Jadi dia perlu makan, dia perlu teruskan hidup. Jadi what happen after dia dah habis pakai duit saving dia tu. Okay, habis duit saving dia, dia habis pakai. Okay, so mungkin dia kena kerja lebih masa, mungkin dia kena jadi security guard ke, kebun ke, kan? Dan pada waktu tu dia dah sakit-sakit kan? Alright? So akak cakap dia, so masa ni lah masa yang sesuai untuk you do something, untuk dia buat financial planner, financial backup masa dia sihat. Okey, boleh tak? Boleh. Okey Kak? Ready ya? Okey, baik. Ready, action. Okey. Assalamualaikum Ustaz Fatah. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz Fatah? Alhamdulillah sihat. Macam mana kita macam mana nak kaitkan tu? Aduh. Apa tu Kak? Nak kaitkan yang dia dah ada apa? Okey, Ustaz Fatah cakap, Kak, saya dah ada protection, company saya dah cover. Ustaz Fatah cakap begitu. Okey, Ustaz Fatah. Okey. Kak Ustaz Fatah. tanya. Dua, jangan gaduh. Okey. Ustaz Fatah, company cover tak untuk Ustaz Fatah punya perubatan? Company ada cover? Maksudnya dia cover macam mana tu? Unlimited ke? Ada unlimited lah. Oh, bagus tu company Okay. Kak Nora cuma nak share dengan Fatah pasal takaful ni lah. Boleh. Dalam hidup kita ni kita ada 4 fasa, ada 4 checkpoint lah. 1 kita lahir, lepas tu kedua kita bekerja, lepas tu kita retire,
dan keempat kita meninggal. Cuma dalam 4 benda ni kita tahu 3 perkara kecuali satu tu yang last kita tak tahu bila kita mati. Betul tak Ustaz? Betul. Faham? Masa kita sihat, masa kita muda, produktif ni, company cover macam Ustaz Fatah kata tadi, company bagi gaji, maksudnya kita dah boleh start menyimpan. So Ustaz Fatah biasa simpan duit kat mana Ustaz Fatah? Simpan kat tabung haji. Biasa simpan kat situ lah. Biasa kat tabung haji. Hmm. Lagi? Selain daripada tabung haji? Ada juga tu saham amanah. Amanah saham. Unit terasa. Terus kat serius kan, mana boleh gelap. Ustaz Fatah dah beli rumah Ustaz Fatah? Oh, buat masa ni belum lagi. Oh, belum lagi. So Ustaz Fatah Oh, komitmen lah. Macam ni, Ustaz Fatah dah sebulan kita tak tanya ke di perbelanjaan lah. Ustaz Fatah ada simpan duit, ada belanja duit, betul tak? Sebab Ustaz Fatah nak kena, berapa Ustaz Fatah bayar sebulan untuk rumah, untuk kereta? Oh, okey. Dalam 1,000. 1,000 lah untuk utility semua sekali. Berapa perbelanjaan semua sekali Ustaz Fatah? Ustaz Fatah simpan, belanja. Simpan dalam 500. Simpan dalam 500, belanja dalam 1,000 lah, lebih kurang 1,500. So backup plan untuk, maksudnya kalau masuk hospital, company cover, betul kan? Betul. Okay, yang ni, okay, dalam tempoh sekarang ni Ustaz Fatah umur masih sihat, muda dan produktif. Maksudnya Ustaz Fatah masih bekerja dan belum retire lagi lah. So selepas Ustaz Fatah retire, Ustaz Fatah dah ada plan dah untuk, maksudnya untuk backup ni lah. Untuk financial backup ni. Tak ada lah. Tak ada. Sebenarnya yang Kak Nora nak suggest ni untuk backup ni lah. Sebab sebabnya bila sebenarnya takaful insurans ni dia hanya cover masa kita maksudnya bukan hanya cover, kita boleh ambil masa kita sihat. Bila kita dah start sakit, agak-agak company masih simpan kita tak? Maksudnya masih ambil kita bekerja tak? Let's say lah masa umur Ustaz Fatah 30 tahun, Ustaz Fatah tak boleh bekerja. Agak-agak company ni masih cover tak? Oh, kalau dah sakit ke? Kalau dah sakit. Kalau dah sakit, kalau dah tak kerja, dia tak cover lah. Sebab kita dah tak kerja dengan dia. Agak-agak kalau walaupun Ustaz Fatah ada rumah mungkin lah. Nanti umur Ustaz Fatah 40 mungkin Ustaz Fatah ada rumah. Masih perlu tak bayar duit rumah tu? Macam mana nak cakap ni? Sebabnya Ustaz Fatah belum beli rumah lagi Kak. Oh Kak Nora. Tak akan anggap customer ni, prospek ni semua memang dia memang dah ada semua dah. Akak jangan anggap dia, okey dia ni baru jadi ejen. Prospek kan, maksudnya prospek dia ni dah umur dah 40 apa semua tu. Kita nak latih diri kita bila kita jumpa dia punya prospek. Bukannya akak anggap okey Fatah ni masih jadi ejen. Jangan. Akak kena, okey sebab tu role play. Bila role play ni akak kena betul-betul bersungguh. Okey maksudnya Fatah ni umur dia 40. Okey. Dia dah ada rumah, dah berkahwin apa semua tu lah. Dia dah memiliki semualah.
lebih kurang lah 40 bulan pension lagi kan. Dah ada rumah apa semualah. So dia ada coverage daripada company ni semua. Okay? Okay. Teruskan sampai close. Dapat case ni. Okay, mana nak start ayat ni? Dah berhenti tadi. Semula Okay kak? Okay. Start kat mana tu? Start kat mana? Kita start yang dekat sini lah. Start kat Yang mana sini tu? kan. Tapi bila dah maksudnya apabila Ustaz Fatah dah sakit, company dah tak cover. Semuanya kan orang okay. Spoil habis malam. Okay, dia dah retire. Okay, Ustaz Fatah ni dah pension. Okay, apa berlaku? Okay. Akan guna cara akak tapi point yang ada ni. Tak ada masalah pun. Akak guna cara akak tapi guna point yang ada ni. Dah ada point dah dekat gambar ni, dah ada point dah. Dia dah pension, dia dah bersara. Okay. Okay, Ustaz Fatah dah pension dah. Okay. Ustaz Fatah, aduh macam mana. Alamak, kan orang macam start lah pula dah. Dia takut pula dah. Gabra. Keluarkan apa yang akak ingat. Keluarkan. Semana ni. Allah Akbar, ada gabra ni. Sebab ni baru role play tau. Kalau jumpa prospek depan-depan macam mana? Bulan ni. Takkan nak perlu minta IC dia. Dia kata saya tak faham, baru cerita pasal sebelum retire awak baru cerita dekat retire. Belum retire lagi awak cerita tadi dah sampai dekat pak muda bekerja kan? Yang bekerja kan? Yang bila dah bersara tak cerita lagi kan? Okay, bila bersara ni kita cerita setakat bersara kan? Okay. Cerita bersara. Kembalikanlah ingatanku yang ni. Janganlah stop. Amin. Boleh, akak boleh. You can do it. Bila sekarang Ustaz Fatah dah retire. Ustaz Fatah dah berumur, dah tak beraktif lagi lah, maksudnya dah tak boleh bekerja. Tapi Ustaz Fatah masih mengeluarkan belanja tak untuk maksudnya masih keluarkan expenses untuk ada. So rasa bil maksudnya bil yang Ustaz Fatah keluarkan tu sama tak masa dengan sebelum ni? Maksudnya masa Ustaz Fatah masih bekerja. Oh, sama je. Sebab mungkin lebih lah kalau ada sakit-sakit mungkin lebih sikit kan? Ada nak beli perubatan lagi. Ada lebih, kena lebih daripada sebelum ni lah. Maksudnya masih kena bayar cukai pintu, perbelanjaan. Maksudnya kalau anything happen pada Ustaz Fatah, company dah tak cover kan. Jadi Ustaz Fatah boleh ke nak keluarkan duit yang Ustaz Fatah simpan 500 sebulan selama 20 tahun tu? Boleh, tapi dalam berapa bulan je lah yang mampu kan. Akan datang tak dapat rasanya, tak tampung. So apa rasanya lah, apa akan jadi pada Ustaz Fatah kalau Ustaz Fatah gunakan duit yang, maksudnya duit yang backup
duit saving Ustaz Fatah yang ada, yang mungkin kita boleh pakai untuk 5 tahun tu, rasa-rasanya apa yang jadi pada duit tu kalau Ustaz Fatah selalu pakai? Kalau dah selalu pakai makin berkurang dan mungkin habis. Dan tak ada simpanan lah lepas tu. Bagus dapat prospek ni bagi jawapan semua. Akak prospek bagi jawapan semua. Prospek dah bagi point dah. Tak tunggu lagi ke? Tinggal nak tambah ayat ke? Sikit lagi tu Kak. So Dah masuk closing tu. sekarang ni Ustaz Fatah sihat tak? Alhamdulillah sihat Tak lagi. tahu nak tanya apa dah, ya Allah, teruk betul lah. Sebenarnya Ustaz Fatah masa ni lah masa yang paling sesuai untuk Ustaz Fatah buat saving dekat takaful. Maksudnya buat kat perubatan lah supaya Ustaz Fatah, ini dah bagi jawapan ni Syah. Patut kena tanya ni. Last sekali apa? Tolong minta apa? Boleh tak saya bantu? Takkan nanti prospek nak close agent. Ustaz Fatah tukar lah. jadi ni belakang orang ni. Belajar dengan Ustaz Fatah. Sikit lagi ni. Cepat. Kasih close sikit ni. Okey, kasih close Apa ayat biasanya akak guna untuk close prospek akak macam mana? Oh, lupa lah Tadi bawa kat Nora ni. Cepat. Sikit lagi. Ramai yang tunggu ni untuk akak close ni. Ramai nak tepuk tangan ni. Faster Kak. Cepat. Dah banyak orang bagi point dah dekat chat box tu. What? Apa akan jadi apa jadi pada Ustaz Fatah kalau itu kan orang tanya dia kan? Prospek dah bagi hint. Habis simpanan tu. Saving. Apa dia macam mana? Saving dah habis lah. Sebab guna Saving dah habis dah guna. So untuk nak jaga apa saving tu. Supaya saving tak terpakai. Prospek pula ajar agent macam mana. Prospek ajar agent ni, Allah. Macam mana ni? Kak sikit lagi tu, sikit je lagi point akak tu. Tak guys, kalau lah prospek betul-betul lah dah bagi hint tau. Apa yang kita nak buat? Akak nak buat apa? so minta IC je lah. Iyalah. Nak minta apa lagi? Okay, Ustaz Saya Fatah tahu. boleh lah pakai IC dah sihat ni. Saya tahu. Akak punya presentation dia tak complete. Okey, tak apa. Kita faham. Okey, first time buat presentation memang macam tu. Tetapi jangan lupa, part closing tu kena close. Kadang-kadang kita biar tergantung macam tu. Okey? Macam Kak Nora. Prospek tu dah okey, dah elok, dah semua dia duk bercerita lagi. Lalah jadi prospek tu gini. Bengang dia bosan, dia belah macam tu. Akak pernah tak lalui macam tu? Banyak kali kot sebenarnya. Prospek tu dah bagi hint dah. Okey kan. Takkan kita nak tunggu lagi. Kan? Maksudnya prospek tu dah ada awareness yang sangat tinggi. Akak duk bercerita lagi. Cerita orang dia bagi hint, nak cerita lagi. Okey, Kak. Kira close ke tak ni? Ustaz Fatah nak bagi IC ke tak? Ustaz Fatah bagi IC Ustaz Fatah. InsyaAllah boleh. Ambil. Okey. Alright, terima kasih kepada Kak Nora dan juga Ustaz Fatah. Okey, kita bagi one clap untuk dia orang. 1, 2, 3. Alright. Okey. Kena personal lah ni. Okey Kak, tak apa, banyak lagi praktis. Okey, sebab tu kita dalam kelas kena praktis.
Okay, kalau kita tak praktis, kita tak tahu kan. Kalau kita segan-segan malu-malu kan. Praktis kita akan dapat tahulah. Okay, saya sebenarnya dapat request daripada bos tau. Sebab bos tak puas hati. Sebab agak kurang. Okay, agak kurang apa? Kita nak cari lagi satu pasangan. Okay, siapa nak volunteer? Saya cadangkan. Apa pula tu cadangan? Saya cadangkan Cikgu Syah dengan Fik. Saya dengan Firdaus. Dengan Saya Fikri dengan- boleh ke? Okey je, saya tak ada masalah. Saya hari-hari boleh buat, tak ada masalah. Nak dengar? Nak dengar? Okey, Yes. boleh. Siapa nak jadi prospek, apa nak jadi ejen? Okay, kita bagi Syah buat role play. Tapi lepas ni saya nak satu lagi pasangan yang buat Ya. role play sama macam Syah. Boleh? Kalau you all boleh cabar saya boleh cabar setiap orang. Boleh tak? Berani tak sahut? Berani tak ni? Saya boleh sahut semua boleh, cabaran. Berani? Kena buat, lepas saya buat ni, you all kena buat. Berani? InsyaAllah boleh. Follow Boleh, the leader. Okey, bila Kak Ima dah cakap macam tu, you all, okey, dia request kan, okey, saya dengan Fikri, siapa nak jadi ejen, siapa nak jadi ni, Fikri boleh? Fikri buka lamai. Okey Fikri, kita berdua. Tak dengar lah? Dengar tak? Kuat sikit. Dengar tak? Dengar. Tak kisah pun, mana-mana boleh. Okey je. Ejen boleh, prospek boleh, pemerhati pun boleh. Okey. Alright. Tak apalah, saya jadi ejen dulu. Nanti Fikri pula jadi ejen kan, kita tukar. Boleh. Lepas ni kita tengok setiap orang kena buat. Sebab saya berani sahut cabaran dan diorang kena buat benda yang sama. Boleh? Setuju. Okay. Alright. Okey, ni kita situasinya Fikri. Okey, Fikri keluar satu skrip yang mengatakan Fikri dah ada protection. You dah ada you punya apa? Medical card ke whatever lah, coverage apa semua lah. Okey. Okey. Action. Syah tanyalah Syah. Oh, aku tanya. Ejen kan? Okey, Fikri. Alright, Fikri. Sorry lah ganggu kau kan. Aku sebenarnya just nak share dengan kau lah pasal plan takaful daripada Prudential TSN. Okey? Boleh tak aku nak jumpa kau hari ni? Boleh tu Syah, tapi itulah dah ada plan. Tak apa, dengar je dulu. Boleh? Boleh juga. Tapi kau belanja minum lah. Boleh, no problem. Okey, so dah bawa kereta apa semua tak payahlah. Kita bawa kereta semua kan. Dia dah jumpa lah kan. Alright, Fikri. Since engkau cakap engkau dah ada kan, kau dah ada protection dengan company, kau pun dah ada medical card, betul tak? Okey, aku just nak share satu benda lah, satu perkara ni. Okey, simple. Okey, Fikri macam ni. Dalam hidup kita ada 4 checkpoint. Okey, 4 checkpoint, yang 3 tu kita tahu tarikh, tarikh, yang satu lagi kita tak tahu. Okey, checkpoint pertama, tarikh kita lahir. Yang kedua, kita start bekerja. Dan yang ketiga, kita tahu bila kita nak bersara. Dan yang keempat, kita tak tahu bila kita nak meninggal. Kau tahu tu? Kau tahu ke bila kau nak meninggal? So far tak tahulah, jodoh pun tak tahu bila sampai. Aku pun tak ada jodoh. Macam. Nak jadi jodoh kat sini lah. Alright, Fikri. Part pertama tu dah lepas dah. Betul tak? Dah lepas dah. So aku tak nak sentuh lah part pertama ni. Okey, aku nak sentuh part sekarang ni yang bekerja. Okey, umur kau sekarang kat mana? Sekarang dalam 35 lah. 30, serius lah 35. Roleplay kan? Roleplay kan? Sajalah saja. 35 lah. 35 nampak muda. Biasa. Okey, Fikri, 35 Okey, part 35 kat sini lah Okey, Fikri, kau sekarang
muda, betul tak? Kau muda, kau sihat dan kau produktif. Betul? Okay, Dan betul. company yang kau kerja ni ambil kau kerja dan dia bagi benefit dekat kau. Sebab kau muda, kau sihat dan kau produktif. Sebab kau boleh bagi benefit kepada company yang kau kerja sekarang. Betul? Dan bila kau kerja, kau dapat gaji. Betul? Okay, daripada gaji yang kau dapat itulah kau boleh simpan. Kau simpan kat mana? ETF, ASB, tabung haji. At the same time sekarang kau beli rumah. Kan? Kau dah beli rumah, kau beli saham. Dan at the same time juga kau bayar kau punya komitmen setiap bulan. Of course kau kena makan, minum semua, betul tak? Minyak, bayar bil apa semua, betul? Dan company yang kau kerja ni, of course dia akan bagi financial backup. Macam dia bagi company coverage lah, dia bagi medical card. Kan macam kau cerita kan, kau dah ada medical card unlimited, kau dah ada pampasan kematian 100,000, company kau dah bagi. Betul tak? Okey. Itu part masa kau muda. What happen bila kau dah tua, kau dah sakit, kau dah start sakit-sakit dan kau kurang produktif. Agak-agak engkau lah fikir, company kau nak simpan kau lagi tak? Okay lah, kalau berdasarkan apa yang aku kerja sekarang, kau pun tahu kan, aku pun kerja pun pergi site sana sini kan. So aku rasa kalau contohlah, kalau macam aku dah sakit, macam aku pun pernah sakit sikit, tapi yelah, diorang pun tak bagi aku kerja kan, so agak susah lah. Betul. Jadi sekarang kau sakit tapi kau masih muda kan? Company pun dia okey lah, dia bagi sian, tapi di waktu kau dah berumur, tua lah senang cerita kan, kau dah tua, kau dah start sakit, bila kau dah start sakit ni, of course kau tak akan produktif kan? Banyak alasan kau bagi. Okey, company kau of course lah dia akan lalunya dia akan buang lah, betul tak? Jadi bila dia dah buang kau kerja, kau ada income lagi tak? Bila dah buang memang tak ada income lah kan, sebatang kera lah. Betul. Tapi kereta kau kena servis kan, walaupun kau dah habis bayar. Betul? Rumah kau kena bayar cukai tak? Cukai tanah, cukai pintu. Walaupun kau dah beli habis bayar. Betul? Tapi kau kena bayar utility. Kau kena makan, masa muda kau makan. Takkan masa tua kau tak makan? Ya. Betul tak? Juga kan. Tak makan. Of course komitmen kau tambah. Betul? Alright. So, masa kau kerja sekarang ni, kau bekerja sekarang ni untuk kau kumpul duit masa kau tua nanti. Betul tak? Alright. Dan what happen, what happen di waktu kau dah tak boleh bekerja, of course kau punya financial backup pun dah drop, company pun dah tak cover lagi kau punya benefit untuk medical. What happen, masa kau sakit, kau perlukan duit yang banyak, masa tu kau guna duit sendiri ke duit company? Rasanya company dah tak ni kot, so guna duit sendiri lah. Kau pun boleh fikir company kau dah tak ada, kau pakai duit kau sendiri, betul tak? Okey. Yang aku cakap tadi, yang kau dah simpan duit tadi daripada muda tu untuk usia kau yang dah tua, let's say lah duit yang kau simpan tu dah boleh bertahan sampai umur 70 kan? Untuk bila kau dah kena, hanya bertahan sampai umur kau 60 saja. Agak-agak lepas daripada kau dah guna duit semua tu, apa kau nak buat? Tapi kau kena makan, kau kena minum, rumah kau kau punya maintenance rumah kena bayar, kereta kau nak kena isi minyak. Maybe terpaksa harapkan orang lain lah. Mungkin anak-anak aku kot nanti tolong aku kot. Tak tahu lah. Kau yakin anak kau boleh tolong kau? Itulah, tak boleh fikir lah. Mungkin aku stranded kat rumah orang tua ke kan. Kau yakin rumah orang tua pun ambil kau? Tak tahulah kan. Kalau dia ambil, alhamdulillah kan. Tak ambil, tak tahulah. Susah lah jawapan kau ni, Syah. Dan betul tak, kau setuju tak dengan aku fikir? Ramai orang sekarang yang berusia dia bekerja lebih masa, betul tak? Umur dia 65, kalau tengok umur 70, dia kerja jadi security guard, dia jadi tukang kebun, betul tak? Betul. Betul tak? Betul tak? Kau setuju dengan aku? Jadi, okey,
Jadi waktu ni lah yang paling sesuai untuk kau perlu buat kau punya untuk to-do you punya something lah. Kau perlu buat untuk financial kau. Waktu kau sihat. Betul? Betul. Okay. Aku ambil contoh lah. Katakan let's say kau pergi, aku suruh kau pergi ke hospital. Kau pergi melawat lah saudara kau masa pergi ke hospital. Okay, kau tanya 2 soalan. Soalan pertama, kau try tanya dia, kau pernah sangka tak yang kau akan masuk Y? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua, kau kena tanya dia, kan, you nak tak masuk Y? Okay. Apa jawapan dia? Berat tu soalan tu. Soalan pertama, you sangka tak one day you akan masuk Y? Soalan kedua, you nak tak you masuk Y? Itulah, memang of course lah kita tak sangka lah kan. Tapi kita percayalah sakit, mati tu semua akan datang kan. Tapi nak tu ke tak nak tu, kalau dah terpaksa masuk Y memang masuk lah kan. Takkan kita nak tolak pula kan. Jadi apa beza you fikir dengan dia yang you pergi melawat tu? Tak ada beza pun Syah. Rasa sama je sebab kita semua manusia kan. Tak ada beza. Tapi dia dekat hospital. You sihat sekarang. Betul tak? You sihat. Jadi you kena ambil masa you sihat. So okay. Okay Fikri? Okay, faham. You faham? Bagi IC. Faham bagi IC. Senang. Okay tak? Okay, menarik. Boleh tak? Sebab Okay. saya tak sentuh pun pasal produk, saya tak sentuh pun pasal warisan plus ke apa. Kita just, mungkin kita tak boleh guna 100% skrip yang saya bagi. Kita olah lah sendiri ikut kesesuaian kita. Saya pun tak ada cakap, wow, you all kena guna skrip yang saya bagi. Tak semestinya. Ikut kesesuaian kita. Kalau kita rasa poin-poin yang saya bagi tu, kita ambil sedikit dan kita olah sendiri untuk kita punya keselesaan, memudahkan untuk lontarkan kita punya mesej yang kita nak sampaikan tu, gunalah. Saya pun tak ada, cuma kita faham. Sekarang ni bila kita masuk kelas, kita faham dan kita nak sampaikan ke orang supaya orang tu pun faham. Itu saja. Nak bagi tahu dia, walaupun dia dah ada protection daripada company, patutnya dia memang kena buat satu lagi backup. Supaya bila dia tua nanti, dia tak menyusahkan semua orang. Dia tak habiskan duit simpanan yang dia simpan tu. Itu poin sebenarnya yang you all nak sampai. Tapi biasalah bila saya buat kelas, saya kenalah buat gambar macam ni. Kan, nak bagi nampak faham kan. Kalau kita kelas fizikal lain, tapi bila kelas online ni kenalah buat macam ni. Faham? Tapi tak semestinya you all nak kena guna saya punya skrip tu 100%. Supaya kita buat ayat kita sendiri tak apa. Supaya kita faham dan orang yang nak dengar tu pun faham. Poin dia adalah walaupun dia dah ada company punya protection, tapi dia kena ada backup untuk personal dia. Kalau bila berlaku contohnya dia waktu dia tua nanti, of course company pun dah tak cover. Kalau you tengok even Petronas, bila orang masuk sekarang Petronas dulu, masa kerja dulu, yang staff dulu semua unlimited. Kan? Bila dah retire pun still ada cover sikit lah. Sekarang semua dia ada limit. Bila dah retire tak ada coverage lagi. Petronas tahu. Klien saya yang general manager kerja dekat IBM tu, dekat Cyberjaya. Dia dah pension company tu still cover 30,000 dia kata. Itu pun tak cukup bila dia sakit jantung. Dia nak apply, ambil dengan Prudential, dia nak bayar sebulan 5,000 tak lepas, decline. Umur dia masa tu dah 60, nak buat rawatan jantung, tak lepas. Tak cukup lah sebab company yang dia kerja dulu pun cover 30,000 je, lepas dia bersara. Okey lah, still dapat lagi 30,000. Ni yang bakal bersara ni tak ada langsung protection. Yang tak cukup langsung ni macam ni. Itu point dia. Okey? Fikri nak cuba jadi ejen?
Boleh. Okey, boleh. Boleh je pakai ayat sini, Vicky. Tak ada masalah. Right. No problem. Yang penting Okay. faham lah. Right. So situation dia dah sampai lah, tak payah nak call. Okay. Alright. Okay Syah, thank you Syah. Spend time hari ni dengan aku kan. Ya, Kau senang jumpa kau ni. Aku lemas lah, Vicky. Aduh, Aku relax dah ada lah. Kau ni Okay. Tak apa, relax. Dah ada okay. Bagus. Sebenarnya bagus dah ada. Kan? Kita tak ada unlimited langsung. company aku besar, unlimited. Wow. Belagak. Okay. Bagus. Dah ada tu adalah satu benda yang bagus lah kan. Daripada tak ada. Sebab ramai yang tak ada, betul lah. Ada kat company yang memang tak cover langsung. Tapi alhamdulillah bagus lah. Company dah cover. Itu satu benda yang baik lah. Okay. Cuma apa yang aku just nak share kat sini hari ni lah. Kan. So kau nak dengar, boleh kan. Kau nak ambil benda apa yang aku nak share ni, poin-poin penting ni untuk kau juga. Kan. Untuk masa akan datang. Okay. So first thing first lah. Syah. So macam sekarang lah. Aku tahu kau semua dah ada protection daripada company apa semua. Cuma aku just nak tahu saving kau. Okay, saving kau mencukupi tak untuk kau punya persalinan akan datang? Belum cukup lagi lah, sebab tu aku kerja kuat sekarang. Alhamdulillah. So maksudnya sekarang ni memang keep on produce untuk menyimpan kan? Alright. So okay. So now, yelah aku tengok kau pun sekarang dia dengan BMW kau lagi kan, dengan jam Rolex, apa semua kan. So aku faham lah kau punya saving banyak mana kan. Okay, tapi yes betul aku tahu memang company kau cover. Cuma hari ni aku nampak kau memang sihat, smart and handsome. Minum air pun air suam, takut minum gula-gula ni kan. Alright. Tak minum air gula. Alright. Tapi kau tahu tak, one day kau akan sakit. Betul tak? Aku pun tak tahu lah kan. Tapi muda pun, yang sekarang ni pun kadang-kadang sakit juga. Betul. Walaupun kau dah ambil secara cara hidup sihat lah, macam mana sekalipun, sakit tu nak datang dia tetap datang. Dia tak bagi salam. Dia tak ada pun macam lalu depan kau, bagi hint tak ada. Dia memang terus datang je. Cuma apa yang aku nak beritahu kat kau hari ni lah kan. Contohlah kalau sakit yang datang tu lah sakit kritikal. Kan? So bila kau sakit kritikal, agak-agak company masih nak ambil ke kau sebagai pekerja? Of course tak lah kan. Siapa nak ambil bila sakit-sakit? Muda ni pun ramai yang kena buang dah. So okay lah. So kau pun dapat tahulah. Maksudnya bila kau dah sakit, company pun mungkin takkan ambil kau bekerja. So dalam masa sama, bila kau dah tak bekerja, agak-agak kau punya plan yang unlimited tadi tu, yang company kau cover tu, macam mana? Masih berjalan ke ataupun dah terhenti kat situ? Nantilah company mana dia nak bagi lagi. So kalau bagi pun mungkin pampasan 2-3 bulan gaji lah kot. I see. Yelah sebab company besar kan. Kau kerja pun bukan jalan-jalan company kan. So maksudnya sekarang ni kan, let's say lah esok ataupun hari ini sekalipun bila kau sakit. So company dah memang cakap dah, okey lah, sorry lah Syah kan. Kau pun dah tak boleh kerja kan. Dengan keadaan kau sakit macam ni, kau tak boleh kerja. So terpaksa berhentikan kau. So once kau berhenti, segala privilege yang kau ada dengan company, macam medical card kau yang unlimited tu, yang color gold tu, pun terhenti tau. Kau tahu macam tunjuk kan tadi? Kan, betul tak? So dia terhenti, apa contingency plan kau? Aku tahulah, aku ada jugalah aku ambil plan-plan ni, tapi tak tahulah, aku pun ambil je lah plan yang aku dapat tu, yang macam ada orang call aku ambil je lah, bayar bulan-bulan. Isi. Okay, so kau rasa dengan simpanan kau tu, maybe aku boleh assume lah dengan tengok cara kau semua, simpanan kau ada dalam 100,000 dalam account. So dengan simpanan kau 100,000 dalam account ni, kau sanggup tak guna untuk kau punya medical bill tu? Kalau terdesak, gunalah weh. Tapi kalau ada cara lain, aku nak juga cara lain kan. Tapi kalau macam terdesak, kau tanya aku guna je lah. Yelah, mana lebih okey. Sebab kalau kau dah sakit, mesti kau nak dapat lawatan segera kan. I see. Betul. So sekarang ni, that's why apa yang aku nak cerita dengan kau kan, memang kau bagus lah ada company punya plan. Cuma lagi bagus kalau aku ada individual plan yang mana boleh cover sampai umur kau nak sampai umur 100 pun boleh, tak ada masalah. Dan juga sekiranya sesuatu berlaku dekat kau pada hari ini, kau boleh teruskan dengan plan lah, tak ada masalah. Dan boleh juga tambah untuk kau punya retirement plan.
contoh macam kau nak ada saving ke selepas retirement ke, benda tu jadi additional. So yang kau punya saving yang Ada sedia plan ada. macam tu. Ada Yes, plan macam ada. tu. Ada Wah, plan aku macam tu. dengar lah. So kau guna tak duit yang kau punya simpanan selama ni? Duit aku simpanan. Maksudnya bila kau dah ada plan individu, kan tak kisahlah. Maksudnya bila kau ada kau punya personal medical card, kan. So kau dah guna dah kau punya personal medical card untuk kau punya sakit dan company pun dah berhentikan kau kerja. So which mean segala bil perubatan kau tu dia tanggung. Personal punya medical tu berapa limit dia? Cukup. Dia macam-macam limit ada lah. Kalau nak cerita limit kan panjang cerita lah. Kan? Cuma dari aku nak tanya dengan kau lah. Kau sanggup tak guna kau punya cash yang dalam simpanan tu? Aku tak sanggup kalau ada option kedua, aku pilih option kedua lah kan. So that's why hari ni aku nak bagi kau option kedua. Jom sign up medical card dengan aku. Okay, berapa tu nak bayar tu? Nah, IC mana IC? Okay, ambil lah IC, pasport semua ada. Okay. Sebab tak nak masuk produk kan, so kita bagi idea lah. Right. Yelah, tapi kadang-kadang klien akan tanya lah limit berapa kan. Betul. Kan? Itu dah saya select. Okay, alright. Terima kasih pada Fikri dan Taniah juga. Simple je guys, tak payah pening-pening kepala. Buat je ikut kepala kita sendiri tapi ada poin-poin yang tadi. Okay. Kak Niza dapat? Puas hati tak? Alhamdulillah dapat. Okay, dapat. Jadi kita kena tanya leader. Kita tanya Puan Hasimah. Biar dia pilih sendiri. Saya kena pilih Syah. Pilih. Puan Pilih, Hasimah pilih. Siapa-siapa kat sini. Okey. Okay, so macam nak ambil ni lah. Kita minta. Sebab kita dah buat banyak role play, pasti you all dah boleh tangkap dah skrip-skrip tu, poin-poin tadi. Amizan lah, Amizan. Amizan ada? Mana Amizan? Ada. Okey, Amizan. Okey, Amizan lagi? Seorang lagi? Amizan dengan Atika Hani. Atika Hani. Ada? Ada. So nak Atika Hani jadi ejen lah. Atika Hani jadi ejen? Amizan Rashad. Okey. Alright, buka kamera betul. Okey. Dah dengar kan? Dah ada 3 role-play ke 4 role-play tadi kita buat. 4 role-play. Okey. Atika boleh buka kamera? Okey, baik. So siapa ejen ni? Siapa ejen? Atika Hani ejen. Okey, Atika Hani ejen. Alright. So Atika Hani sebagai takaful konsultan prudensi BSN, Nur Amizan sebagai prospek. Okey. Situasi dia dah ada coverage daripada medical. Guna ayat sendiri yang mudah untuk dipaham. Okey, tapi ada poin-poin yang dekat skrin ni boleh guna. Okey. Alright, start action. Assalamualaikum, Kak Amizan. Boleh Kak? Boleh. Salam. Ya. Okey. Hari ni saya nak share sedikit mengenai plan dalam PBSN lah. Okey. Boleh. Okey. Kak Amizan bekerja ke? Kak bekerja. Oh, so kalau akak bekerja mesti akak ada simpanan kan? Alhamdulillah lah ada tapi taklah banyak sangat. Okey. Jadi mesti dengan akak ada menyimpan, jadi mesti akak ada nak bayar rumah, bayar kereta kan? Betul tu. Memang yalah, memang akak kerja pun untuk apa ni backup benda-benda macam tu lah. Okey. Okey, kita ada 4 poin dalam hidup kita ni. Dalam 4 poin. So first kita lahir kan? Kedua kita bekerja, bersara dan mati. Akak tahu ke bila akak akan mati? Oh itu di luar memang saya tak tahulah. Okey. Akak dah ada plan takaful ke? Tak ada.
Oh, Tapi company ada cover ke? cover semua. Company akak cover semua. Okey, bayangkan akak sekarang tengah sihat. Jadi bilanya akak dah berhenti kerja, agak-agak company dia akan cover juga ke? Kak rasa kalau dah berhenti kerja tu tak adalah. Tapi duit Jadi simpan tak ada, okey kot. okey. Akak rasa akak nak ke guna duit simpanan akak tu untuk bayar perubatan akak? Kalau ada cara lain memanglah akak kalau boleh nak save je lah kan, guna untuk lain-lain keperluan lah. Okey, sayangkan kalau kita dah kumpul duit dari muda, lepas tu kita akan gunakan habis untuk perubatan kita. Padahal ada je benda lain yang kita nak kena still bayar kan? Betul tu. Okay, jadi hari ni saya nak share sedikit. Okay. Share sedikit. Okay, saya start. Share apa tu? Macam tak tahu pula nak tahu sebab nak tahu juga macam mana tu. Okay, apa kata saya share untuk penyelesaian dari masalah akak ni. Okay, so dengan ada perlindungan takaful ni, akak tak perlukan guna duit akak tu yang akak kumpul selama ni, susah penat akak bekerja. Jadi why not akak apply sedikit, akak menggunakan sedikit duit akak waktu sekarang ni untuk memudahkan urusan akak pada hari tua nanti. Okay. So apa yang akak perlu buat? Okay, jadi akak nak tak saya selesaikan masa akak dengan akak apply takaful dengan saya? Maksudnya medical card ya? Ya. Oh, tapi saya takut mahal lah. Belum tak mampu pula. Sebab komitmen dah banyak. Okay. Kita hanya perlukan 10% je daripada gaji akak. Saya tahu akak ni bekerja. Mesti akak mampu. Plan kita pun murah. Okey ke? Akak, okey. Okay. Jadi why not akak spend sedikit duit akak untuk akak mudahkan urusan dah hari tua nanti. So akak tak perlulah nak gunakan duit akak yang akak kumpul selama ni. Betul tak? So berapa yang akak kena spend? Jadi okey. Dah sampai situ je kan sebab okey, boleh. Kelas. Hasil dah keluar. Dah keluar belum ni? okey. Jadi apa pandangan akak? Akak pilih akak nak gunakan duit akak ataupun akak apply medical card? Mana lagi untung? Mana lagi memudahkan akak?